Assalamualaikum guys. Okey, hari ni aku nak sembang pasal benda ni. Ya, macam yang korang tengok, benda ni ialah bypass hose. Nama penuh dia breeding bypass hose. Ya kot. So, motor ni aku pakai. Tapi motor ni aku tak pakai pun. Okey. Apa efek dia pakai dengan tak pakai? Right, jom aku nak lukis. Aku tak jadi lukis. Dan selebihnya aku demo guna blok ni. Right, apa kaitan blok ni dengan benda tu? Okey. Engine breathing hose. Apa fungsi dia? Okey. Macam korang tahu. Korang tahu ke? Okey. Right, so LC, motor LC, engine LC ni, dia punya breathing hose dia ada dekat water pump tau. Breathing hose asal dia memang standard kilang. Dia letak dekat dekat housing water pump tu. Dia dekat housing water pump. Tak ada pula engine LC yang bagi suku ni. Right. Ni. Okay. So ni ialah water pump Waisuku. Lebih kurang je dengan LC punya. Okay, water pump Waisuku ni ialah dia punya breathing hose untuk LC Waisuku FZ. Right, breathing hose Okay, apa fungsi dia? Okay, fungsi breathing hose ni dan EFI ataupun Wave, mana-mana motor Honda biasanya dia letak dekat ni, dekat enjin bawah ni. Nampak ni breathing hose. Right, apa fungsi dia? Okey, jom. Ni ialah blok. Okey. Ni lah piston. Dekat tepi-tepi ni dia adalah piston ring. Okey. Bila piston ni pergi naik lepas tu meletup kan. Dia macam okey, dia mula-mula dia turun, dia sedut campuran angin dengan minyak tu, dia naik, lepas tu meletup, campuran api dengan minyak tu meletup disebabkan spark plug tu. Lepas tu bila meletup tu, kita ada clearance tau sikit. Macam okey, dekat piston tu, dekat piston ring tu, bila kita pasang piston ring, dia akan ada clearance sikit sangat, 0 point berapa entah, aku tak ingat. Tak sampai 1 mm. Sikit, kecil sangat kan. 0.5 mm pun tak sampai, aku rasa lah. Tak sampai. So memang sikit je. So clearance tu bila ada api pula, pembakaran berlaku, pembakaran tu menyebabkan force untuk tolak piston tu. Okey, disebabkan ada sedikit ruang kecil antara piston dengan blok, dia punya pressure dan force yang berlaku akibat pembakaran tu, dia pergi dekat yang ada ruang tu. Dia macam bocor sikit. Di selit-selit piston dengan dinding blok ni. Okey. Piston ring tu dia tak boleh nak betul-betul seal pembakaran tu daripada bawah piston lah. Dia tak boleh nak kekalkan 100% force tu di atas piston. Mesti force tu dia ada bocor sikit di tepi-tepi piston. So force yang bocor tu dia keluar kat sini, terus dia masuk dalam enjin ni. Force tu masuk dalam enjin. So kalaulah tak ada benda breathing hose ni, force tu dia akan kekal dalam enjin. Dan letupan enjin ni bertubi-tubi. Lepas tu force tu akan berkumpul dalam enjin, dia akan menyebabkan pressure tau. So dia ada pressure kat situ. So pressure berkumpul. Bila pressure ni tinggi, temperature akan tinggi tau.
So dia akan buat temperature dalam enjin ni akan tinggi, dan menyebabkan banyak part-part akan rosak lah. Faham? Faham kan? So faham setakat bab tu kan. Jadi sekarang ni LC punya dia dekat water pump ni. Okay, ni housing water pump. Ni ada lubang dia kan. Pressure tu dia akan masuk dalam lubang ni. Pressure berlebihan tu dia akan masuk dalam lubang ni dan dia akan keluar dekat hose ni. Okay, sebab tu lah kalau dan hose ni dia bersambung masuk dalam kotak angin. Betul lah kalau korang modify motor, biar je lah hose ni biar je dia bersambung, cuma dia tak bersambung dengan kotak angin lah. Suka hati korang nak menghala hose tu ke mana, tapi jangan tutup hose tu, jangan tutup. Enjin korang perlukan hose tu terbuka dan perlukan angin yang mengalir keluar daripada enjin. Jangan tutup. So force tu pun dia release ke udara, so pressure dalam enjin pun tak kuat lah. Tak kuat seperti mana yang boleh merosakkan enjin. Dia ada pressure tu tapi sikit je. Sikit lah, dia tak membuatkan enjin tu rosak lah. Okay. Dan ada yang sembang pasal breathing hose yang melekat dekat skru tutup minyak hitam tu, dengan dekat cap minyak hitam tu. Okey, alhamdulillah. Okey, kenapa perlu ke benda tu? Perlu ke kita guna bypass hose tu? Okey, jawapan aku, korang kena kenal motor korang. Okey, kalau korang rasa enjin korang tu memberikan force yang sangat kuat, macam berikan force dan pressure yang sangat kuat, macam letupan enjin korang tu sangat kuat. Okey, korang letak blok besar lah, apa lagi, semua benda besar, lepas tu high compression, lagi kuat api dia, lagi kuat letupan dia, lepas tu letupan yang kuat tu menghasilkan pressure yang lagi tinggi daripada standard. Okay, so kalau korang rasa korang perlu pakai bypass tu untuk support pressure yang enjin korang dah beri, korang pakailah. Kalau korang rasa enjin korang perlu benda tu, pakai. Kalau korang rasa enjin korang tak perlu benda tu, tak payah pakai. Okay, tak payah pakai. Tapi memang dia pressure tu memang 100% pergi dekat sini lah. 100%. Kalau korang letak dekat situ, dia akan tambah lagi, dia akan bagi dua lah. Macam pressure tu bagi tahu member dia, bagi tahu dekat member dia kan. Okey, kau pergi dekat water pump, aku pergi dekat skru tu, bypass tu. Okey, deal. Okey, dia orang pun ada satu pergi sana, satu pergi sini. Okey. Tapi kalau korang tanya pendapat aku, aku rasa tak payah pakai pun. Sebab aku percaya yang standard punya ni mampu membuang pressure yang tinggi lah. Yang standard punya ni. So aku rasa aku tak perlu pakai bypass pun. Tu aku pakai bypass sebab aku tak ada dia punya penutup. Penutup tu. Okay, sebab aku beli enjin tu, dia tak pakai penutup tu. Lepas tu aku letaklah penutup enjin aku tu dekat enjin tu. Lepas tu bila aku dah pasang enjin aku tu, aku tak adalah penutup tu. So aku pun pakai bypass yang enjin tu pakai dulu. Tak ada apa pun. Korang pakai boleh, korang pakai pun tak boleh. Pressure dalam enjin maintain je. Bagi aku lah, aku just my 50 cent opinion lah. Bagi aku tak payah sangat pun, tak payah pakai pun. Mungkin benda tu bagi orang yang lebih berhati-hati, dia akan pakailah. Lebih menyayangi motor, macam dia orang tak pasti yang standard ni boleh tampung ke tak pressure yang enjin dia bagi. Pakailah. Okay.
benda tu masuk market memang itulah tujuan dia. Kalau korang tak sure, kalau korang rasa korang perlu pakai, korang pakailah. Aku tak boleh nak cakap benda tu wajib, sebab aku yakin dengan benda ni. Tapi kalau korang ada pendapat yang lain, korang boleh roger dekat komen. Kita boleh bincang, kita sebarkan kita punya ilmu, kita sharing. Kalau aku ada salah, aku ambil teguran korang. Okey, kalau korang rasa korang salah, ambil yang aku. Kita sharing, okey. So ada juga yang EFI punya bypass dia, ada yang bypass dekat head, dekat cover head, cover yang camshaft tu. Ada yang bypass dekat situ. Ada yang bypass dekat tempat minyak hitam tu, kan, penutup minyak hitam tu. Ikut korang. Kalau korang rasa nak pakai, pakailah. Okay, kebanyakan aku boleh cakap semua enjin 4-stroke ada hose bypass tu. Enjin belang pun dekat dia punya crankcase. LC buat dekat water pump ni. Entahlah LC ni, pelik-pelik kan. Right, so tu lah saja sembang pasal benda ni. Sebab ada juga yang masih keliru dengan function sebenar benda tu, perlu ke tak pakai. Dia orang keliru sebab dia orang tengok otai-otai banyak yang pakai, kan. Geng-geng rempit yang dah lama main motor, ada yang ramai pakai. So dia orang keliru. Dia orang macam, kena pakai ke benda ni? Oh, wajib memang lepas modified motor memang kena pakai benda ni. Dia macam tertanya-tanya macam tu. Okay, right, so video sampai sini je. Tu je apa yang aku nak cakap. Jadi korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan jumpa di video hadapan tu. Video yang di lain hari lah. Video seterusnya. So bye bye. Selamat Hari Raya. Tahu, okey. Benda yang breeding hose apa bagai ni dekat motor 4-stroke je. 2-stroke don't bother lah. Why bother kan? So 2-stroke tu biar kat dia. Malah kita nak bincang pasal 2-stroke lagi. Okay, sebab 2-stroke dia punya sistem dekat crankcase ni lain lah. Okay, lain. Dia punya pembakaran piston tu, dia tak ada nak bocor masuk dalam minyak hitam apa semua. Okay, so bye.